Apabila seorang itu telah terjangkit oleh coronavirus, maka dia akan pergi ke sistem pernafasan kita. So dalam sistem pernafasan, satu virus itu akan cuba, benda pertama ialah dia akan membiak. Beza bakteria dengan virus ialah cara pembiakan dia. Bakteria dia biak melalui binary fission, iaitu satu sel bakteria dia akan pecah jadi dua, kemudian lagi yang lain tu akan pecah jadi dua, dan ini akan berganda lah. Tapi virus dia tidak boleh berdikari macam ni. Dia perlukan perumah ataupun host cell. Maka dia akan hijack host cell ni untuk menghasilkan protein untuk diri dia. So host cell ni akan menghasilkan protein untuk diri dia nanti. So macam mana dia buat ni? Okay, pertama sekali dia akan cari sel yang sesuai yang boleh allow dia untuk masuk ke dalam sel tu. Bagaimana dia buat ni? Ialah kerana coronavirus dia ada satu struktur di luar badan dia yang dipanggil sebagai spike protein. Kalau anda pernah lihat gambar coronavirus, dia di bawah elektron mikroskop, kita akan nampak dia ada macam bentuk cacak-cacak, ataupun dia dipanggil umpama crown ataupun mahkota. Dan dalam bahasa Latin, crown ni ialah corona. Maka sebab tu dia dapat nama coronavirus. Okay, corona ni ataupun crown ni, fungsi dia bukan macam mahkota lah untuk nampak cantik, tapi fungsi dia sebagai kunci kepada mangga. Okay, mangganya pula apa? Mangga ni adalah reseptor pada sel-sel, antaranya ialah sel silia ataupun sel goblet, iaitu sel yang mana dia boleh serang. Okey, nanti coronavirus akan pergi kepada sel ni. So dia akan berlaku umpama kunci dan juga mangga, dan nanti sel ni boleh allow untuk coronavirus masuk ke dalam dia. Maknanya sel kita sendiri yang beri peluang dan ruang ni. So di dalam sel, specifically di cytoplasma, coronavirus akan mengeluarkan dia punya single stranded RNA, dan RNA ni akan hijack sistem penghasilan protein dalam badan manusia, iaitu ribosom. Ribosom ni macam kilang penghasilan protein lah. Dalam keadaan biasa, ribosom dia akan baca coding, iaitu messenger RNA yang dikeluarkan oleh DNA. Coding ni akan hasilkan protein tertentu, contohnya coding untuk insulin. Tapi malangnya dalam keadaan apabila telah terjangkit oleh virus, coding yang dibaca ialah coding daripada RNA tadi, RNA single stranded coronavirus. Maka protein yang terhasil ialah protein untuk coronavirus, dan hasilnya ialah virus tu akan lebih bertambah, ada virus yang baru, dan bayangkan lebih banyak, nanti sel tu akan overwhelm dan dia boleh pecah. Maka terkeluarlah virus ni pergi ke sel-sel yang lain dan menjangkiti sel lain. Eventually nanti ini akan menyebabkan satu keadaan dipanggil inflammation ataupun keradangan. So orang itu nanti akan batuk-batuk ataupun dia akan sakit tekak. Yang teruknya bila dia telah menjangkiti di bahagian paru-paru, seorang tu boleh sesak nafas. Maka ini cara virus ini menjangkiti manusia. Dia macam clever, very smart, tapi we are way better smarter than them, sebab kita jarakkan diri kita basuh tangan dengan kerap, dan insyaAllah mudah-mudahan dengan usaha ini kita terhindar daripada wabak COVID-19.